Sedar diri. Kamu dah tua, kesihatan kamu tak sihat. Jangan tunjuk, kamu ingat kamu boleh berlaku zalim lagi sekarang. Dulu bolehlah, kamu ada kuasa. Kamu boleh berzalim dengan orang. Hari ni orang tak zalim, kamu pun dah cukup syukur dah. Nak banding dengan Anwar, lebam macam mata kena tumbuk. Kamu tak payah tumbuk lah. Starlight dari je rasa aku tersandar kat dinding. Hari ni bercakap. Satu lagi yang paling lawak. Dia kata bahawa kerajaan sekarang ni teruk. Teruk dah kerajaan sekarang ni. Ada orang bunuh bini. Tengok. Bodoh tak bodohnya. Orang Tosaka ni. Ada kes orang bunuh bini. Orang terjun jambatan. 17 orang baru-baru ni terjun jambatan di Pulau Pinang. Ada orang pukul bini. Bunuh bini. Kamu nak kaitkan dengan kerajaan Pandani dengan peristiwa-peristiwa jenayah macam itu? Takkan bodoh? Apakah sebelum 22 tahun kamu merintah, tak ada orang kes bunuh diri ke? Tak ada accident ke? Tak ada kes orang pukul bini ke? Tak ada ke? Yang kamu boleh kaitkan ialah zaman PN perintah. Ya, itu boleh kaitkan. Beratus orang mati kerana COVID. Kerana kegagalan kerajaan menangani COVID. Berapa banyak peningkatan kes bunuh diri kerana orang tekanan hidup, darurat, PKP, kejap tutup, kejap buka, orang tak ada kerja, orang hilang pekerjaan. Tak boleh nak bayar hutang, tak boleh nak sewa rumah. Hidup tertekan, bunuh diri, mati. Beratus orang satu hari mati. Beli alat perubatan, rosak, tak ada jaminan. Yang itu boleh salahkan kerajaan. Kematian tu. Tapi hari ni kematian kes apa? Kes tanpa bini. Bukan kerana tanpa bini tak makan. Kes cemburu. Yang bunuh diri tu cek. Kes apa? Jangan nak kaitkan jenayah dengan kerajaan. Kecuali kalau dia berlaku pembunuhan kerana dia tak makan. Diabaikan oleh kerajaan. Ya, kamu boleh tuduh kerajaan. Tapi tidak ada satu kes pun. Tidak ada satu rumah pun yang angkat bendera putih kerana tak makan. Zaman 33 bulan dulu. Berapa ramai orang angkat bendera putih kerana tak makan. Waktu itu mana suara kamu, wahai Mahathir? Waktu itu kamu mana? Tak berbunyi. Itu boleh salah kerajaan. Sampai terpaksa korek duduk WSP. Nak hidup. Kamu tak berbunyi. Majoriti orang Melayu. Korek tabung sendiri kerana nak hidup. Kamu tak berbunyi. Dan cirit repair rumah kediaman Perdana Menteri 38 juta guna duit rakyat. Kamu tak berbunyi. Vaksin, beli vaksin. Sampai expired sekarang. Tak diguna pakai. Beli pula peralatan perubatan. Sampai rosak. Tak ada garanti. Pembelian melalui WhatsApp aja. Kamu tak bunyi. Hari ni kamu nak cari satu benda pun tak jumpa. Last kali cerita kisah. Ada banyak kes orang mati pukul bini. Ini apa kerajaan ni? Kerajaan juga yang salah. Anak cucu kamu pakai telanjang. Cucu Mahathir ni telanjang bikini atas kapal bot. Layar ni nak salah pemek juga. Ni salah Anwar lah ni. Cucu saya pakai seluar dalam saja atas kapal. Ini salah Perdana Menteri lah ni. Salah Piambek lah ni. Bini saya sampai tua tak pakai tudung. Salah Anwar lah ni. Macam tu. Semakin tua semakin jahat. Ini ada. Tak sedar-sedar, tak insaf-insaf. Ini nak jadi penasihat Parti Lebay ni. Mulut celupa. Kes jenayah harian ni dia boleh kaitkan dengan kerajaan Malaysia Madani. Tak ke bodoh ke? Zaman dia 20 tahun tu, saya nak bagi tahu Mahathir. Zaman kamu jadi Perdana Menteri, bukan kes jenayah laki bunuh bini. Bukan kes orang kena rogol. Bukan kes bunuh diri. Tetapi kes orang Islam bunuh orang Islam di Memali. Zaman kamu. 18 orang mati bertempur. Bukan kerana cemburu. Bukan kerana putus cinta. Bukan kerana kes rompak. Tetapi kes dia apa? Kes yang dibawa oleh Haji Hadi. Propaganda Haji Hadi. Sentimen agama. Dan kamu sebagai Perdana Menteri waktu itu menggunakan kuasa kamu. Mengarahkan Menteri Dalam Negeri mengambil tindakan zalim kepada orang Islam. Orang Islam bunuh orang Islam di Memadi. Berlaku tak zaman Malaysia Madani?
Zaman kamu lebih dahsyat dan lebih zalim kerana mengakibatkan kematian 18 orang Islam dan beberapa orang pasukan keselamatan juga mati. Samalah kamu dengan Haji Hadi, bertanggungjawab atas kes ini. Tangan kamu ada lagi darah-darah memali. Saya nak bagi tahu. Dan saya nak pesan kepada ahli PAS, tolong bagi tahu Haji Hadi, ya, tangan Mahathir masih ada darah-darah memali yang dikatakan oleh Mahathir mati katak. Apakah Haji Hadi tidak rasa segan? Apakah Haji Hadi tergamak bersalam dengan tangan Mahathir yang masih mengalir darah orang di memali di tangan dia? Tergamak Haji Hadi berpeluk-peluk dengan Mahathir. Mana maruah Haji Hadi? Dia persetankan maruah dia hanya kerana dia tak suka pada Anwar Ibrahim. Dia rela berpeluk dengan Mahathir yang di tangan Mahathir masih lagi ada darah-darah mangsa memali hanya kerana benci kepada Anwar Ibrahim. Sebab itu saya katakan dua orang makhluk ini, kalau tak ada kat bumi Malaysia, insya-Allah kita aman. Hari nak cerita pasal kes jenayah. Di zaman kamu Mahathir bukan jenayah. Zaman kamu itu adalah satu perbuatan zalim, penganiayaan. Sepatutnya kamu tidak boleh berdepan dengan pengikut-pengikut Ibn Libya dengan keadaan yang sedemikian rupa. Dia orang kampung, dia hanya pakai senjata pisau parang sahaja. Takkanlah kamu nak arahkan pasukan tentera dengan kereta kebal untuk berdepan dengan orang kampung yang pakai parang dan pisau. Itu tindakan zalim kamu. Saya tidak kata memenangkan mangsa memali. Mereka juga ada silap. Ya? Kerana fahaman taksub mereka kepada pemimpin. Tetapi saya juga menyalahkan tindakan Mahathir Mohamad ketika itu jadi Perdana Menteri. Kemudian kamu nak bandingkan dengan Anwar, dengan kes suami bunuh bini. Apa kena mengenai dengan kerajaan? Kalau kita baca surat khabar, kes yang menyebabkan suami bunuh isteri ni, motif dia apa? Cemburu. Apa kena mengenai dengan kerajaan Malaysia Madani? Kes yang terjun Jambatan Palang Pinang tu apa kes dia? Apa kena mengenai dengan kerajaan Malaysia Madani? Takkan semua kes kamu nak kaitkan dengan kerajaan? Jenayah berlaku di sepanjang masa. Seolah zaman dia 22 tahun tidak ada seorang manusia mati atas kes jenayah. Kamulah juga penyinayah juga Mahathir. Saya nak bagi tahu. Peristiwa memali itu menggambarkan kamu seorang Perdana Menteri. Ya, yang terbabit dengan jenayah pembunuhan di Memali. Orang tak siasat pun dah untung dah kamu Mahathir. Kalau diadakan Suruhanjaya Diraja waktu itu, kalau dibuat Suruhanjaya Diraja yang bebas, sesilap kamu pun kena, Haji Hadi pun kena. Kalau saudara dengar, dengan jelas disebut, di zaman sekarang ini dia kata rakyat teruk. Berapa ramai 17 orang mati bunuh diri kat Jambatan Kelantan, dia kata. Ada yang tak dapat makan, dia kata. Tapi satu fakta pun dia tak bawa. Kita nak cakap dengan dia tentang keadaan negara kita. Kita ada fakta. Kita ada kadar inflasi yang dijelaskan dalam parlimen. Kadar inflasi turun. Pelaburan masuk. Peruntukan ditambah kepada negeri walaupun pembangkang. Bonus kaki tangan kerajaan naik 2,000. Zaman kamu pun Mahathir tak pernah dapat 2,000 ni. Zaman kamu 20 tahun. Jadi 22 bulan pula Perdana Menteri kali kedua. Tak pernah merasa kaki tangan awam bonus 2,000. Di bawah Anwar Ibrahim kaki tangan awam. Walaupun kaki tangan awam ramai tak sokong kerajaan perpaduan. Tapi dapat 2,000. Yang pencen dapat 1,000. Askar yang tidak berpencen pun dapat 1,000. Tak ada Perdana Menteri yang buat sebelum ini. Itu kamu kata kerajaan zalim. Kamu nak kata kat Malaysia ada yang tak makan? Di zaman kamu, senang lendang belaka. Orang Melayu senang zaman kamu. Ya, Melayu bernama Mukhris senang. Melayu bernama Mukhzani senang. Melayu bernama Daim senang.
Dan akhir sekali saudara, bila dia cakap, dia cabar PMX bubar parlimen sekarang, dia kata hari ni. Saya nak cabar Perdana Menteri, kalau betul dia kuat mendapat sokongan, saya nak cabar dia bubar parlimen hari ni. Buat pilihan raya. Dia ingat orang bodoh macam dia. Dia ingat kita lah kepala otak, kita fikir kuasa politik, kuasa politik, kuasa politik. Jadi Perdana Menteri setahun bubar, jadi Perdana Menteri setahun bubar. Kalau macam tu lah saudara, sesiapa pun jadi Perdana Menteri tak boleh buat kerja. Naik Perdana Menteri baru, so kita cabar lagi bubar. Tak puas hati je, kita rasa kita nak masuk penjara je. Kita rasa dah kita ada kes nak masuk penjara, apa cabar Perdana Menteri bubar. Perdana Menteri yang bodoh pun bubar. Maka rakyat Malaysia tak ada kerja lain. Setahun sekali bubar parlimen. Tahun sekali pindah undang-undang. Pilihan raya dia ada setiap tahun. Senang. Apa lagi kamu nak? Saya dah sebut 3 peringkat Anwar telah lalui dengan lulus dan cemerlang. Pilihan raya, dia lulus dengan cemerlang. Melalui istana, dia lulus dengan cemerlang. Dan undi percaya dalam parlimen. Walaupun peguam bagi nasihat dia, tak perlu kamu buat undi percaya sebab Agong dah lantik kamu. Muhyiddin dulu Agong lantik pun dia tak buat undi percaya. Tapi Anwar kata apa? Dia tak sedap hati. Sebab ada lagi menuduh dia bahawa dia tidak dapat sokongan. Walaupun Agong dah lantik dia ikut perlembagaan. Dah boleh, dah sah dah dia sebagai menteri. Tapi hati dia tak sedap. Selagi ada mengatakan dia tidak dapat sokongan. Maka dia buat dalam parlimen. Dan dia berjaya. Pembangkang tak berani pun nak buat undi belah bagi. Sebab apa? Mereka tahu mereka akan kalah. Sepatutnya kalau mereka tahu mereka akan kalah sekalipun, buatlah. Tunjuklah jantan sikit. Jangan berkokok je kat luar. Kita dulu dalam Pakatan Harapan, kita tahu kita akan kalah. Bila ada pengenaan akta nak luluskan, kita tahu kita akan kalah. Tapi tetap kita minta undi belah bagi. Tetap kita akan minta. Kadang sampai tengah malam bersidang. Tetap kita minta undi belah bagi. Walaupun kita tahu kita berapa orang jumlah. 80 lebih, lebih kurang macam tu. Waktu itu. Memang kita akan kalah, kita tahu. Tapi kita tetap minta. Sebab apa? Sebab kita nak bagi tahu rakyat bahawa kita serius menentang. Kalah tak apa. Tapi kita nak bagi tahu rakyat bahawa kita menentang sesuatu akta itu adalah dengan kesungguhan dan kita serius. Sebab itu kita berlawan. Kalah tak apa. Kita berlawan dan kita tewas dan gelanggang tak apa. Kita bukan bacul. Tapi mereka ini bacul. Di luar Sembang cukup jumlah. Anwar dah berapa minggu dah tak ada sokongan pun. Dah tak ada sokongan dah Anwar ni. Tak ada sokongan dah. Bila buat peluang ada usul percaya, semua tak ada telur. Nak minta undi belah bagi pun tak nak. Minta lah. Barulah nampak kamu serius. Tak minta saudara. Tak minta. Tahu cabar je. Dekat luar cabar macam dia hebat. Paguh ni. Bila orang buat, terkelip mata macam beruk jinak masing-masing. Lebay pun terkelip mata, yang tak lebay pun terkelip mata. Lepas tu sembang dekat luar. Buat sidang akhbar dekat luar. Bacul. Bila berada dalam gelanggang, tak berani. Di luar gelanggang dia lah hebat, dekat luar gelanggang. Itu pun ada orang percaya. Hari ni pun ada orang percaya. Cakap apa agama. Dah cukup jumlah, kita dah cukup jumlah. Anwar ni dah lama dah tak ada sokongan. Bila tipu orang, Anwar ni sebenarnya tak pergi istana. Agong jumpa Mahathir je. Agong jumpa Muhyiddin je. Tengok gambar ni. Agong duduk dengan Mahathir, Muhyiddin. Mana ada Anwar? Mana ada Anwar? Walau orang yang bodoh, yang tahu cik maklumat, percaya. Dia ambil gambar sesi jamuan minum teh yang pertama. Sesi pertama tu memanglah Agong jumpa Mahathir dengan Muhyiddin, bekas-bekas Perdana Menteri dengan Syed Sabri. Dia ada sesi yang lain bersama dengan Perdana Menteri dengan ahli kabinet. Dia tak nak sekalikan. Dia tahu dah kalau sekalikan, macam mana Muhyiddin nak bersalam dengan Anwar ni? Macam mana Mahathir nak pandang muka Anwar? Jadi Agong tak mahu nampak macam tu. Kan? Jadi buat asasing. Satu sesi bersama dengan bekas-bekas penyakau. Macam tu. Satu sesi. Yang kedua, baru kerajaan. Yang bersama kerajaan itu, dengan mesranya, sambutan dia duduk sebelah. Kan? Yang itu dia tak keluar gambar. Dia keluar gambar yang sesi bersama dengan bekas-bekas ni. Dia pun cakap dengan Anwar. Tengok Agong tak suka Anwar. Yang ada Muhyiddin, Ismail Sabri,
Mahathir. Dia kata, jadi Agong suka yang ni je. Jadi itu menunjukkan bahawa Anwar tidak dapat lagi kepercayaan Agong. Mudah saja kan dia menipu Walaun. Sebab apa dia berani cakap itu? Tak ada tahu Walaun bodoh. Sebab Walaun bodoh. Itu je. Sebab tu Papa Gomo berani ubah tarikh. Setiap minggu dia akan bagi tarikh baru kerajaan akan tukar. Ni minggu ni Jumaat lagi. 18, habis tu 21. Betul pada Disember pula. Sebab apa? Sebab dia tahu Walaun bodoh. Tu je. Salim Papukari tu, Todi tu, kan? Sebab Mahathir wali Allah, itu pun ada yang percaya. Kan? Senang je Raja Putra mempermainkan Walaun. Saya dulu 2-3 hari yang lalu saya tunjuk SD 21 orang tu sebenarnya acah-acah aja. Walaun Walaun yang dengar mula-mula dulu, ya Allah, menitis air mata. Tengok Raja Putra tunjuk 20 orang ni. 20 orang ni yang nampak ni. Aduh, ini betul ni. Ini ada bukti ni Raja Putra tunjuk ni. Memang cukup jumlah kita. Menangis Walaun, saudara. Seronok sangat kerajaan nak berubah. Ada yang sujud syukur daripada lepas isyak. Sujud. Tak angkat kepala. Sujud sampai subuh besok. Sujud. Hitam dari ni. Terlalu lama sujud syukur. Tiba-tiba Raja Putra kata acah-acah aja. Apa nak jadi kawan Walaun bila nak cerdik ni? Cukup-cukup lah atuk tu sampai tua bodoh. Orang pun dah tolak dia sebab hilang deposit. Atuk ni hilang deposit pun dia salahkan orang. Tengok apa dia kata. Dalam program Keluar Sekejap sama KJ. Apa dia kalah? Dia kata orang bagi duit. Semua pengundi bagi duit. Saya tak bagi duit. Sebab tu saya kalah. Berapa puluh ribu pengundi Langkawi nak bagi duit. Dia orang bagi 200, 300. Saya tak ada duit. Sebab tu saya kalah. Dia takkan mengaku dia kalah, saudara. Atuk Saka ni takkan mengaku. Bila dia kalah, dia kata orang lain main duit. Maksudnya yang menang MP Langkawi itu adalah menang kerana rasuah. Itu yang Atuk Saka sebut. Dan orang menang rasuah itulah geng dia sekarang dengan Atuk. Dalam parti yang sama. Perikatan Nasional. Geng dia. Tapi dia sanggup tuduh geng dia main rasuah. Sebab apa? Dia tak nak malukan diri dia. Maknanya apa? Maknanya dia kalah di Langkawi hilang deposit kerana orang rasuah. Anak dia kalah, Mukhris hilang deposit kerana rasuah. Parti-parti calon-calon parti dia yang lain yang hilang deposit semua rasuah. Kalau tak rasuah semua menang. Ni Mahathir. Takkan dia mengaku salah. Sebab itu dalam PC ni ada ke dia kata dia salah? Tak ada. Zaman dia okey dia kata. Saya pun ada berlaku zalim, saya pada menteri tak ada buat orang. Tak apa orang. Yang ramai masuk lingkup dalam penjara tanpa bicara buat ISA tu zaman bila? Tanya Mahathir. Kamu tak campur urusan mahkamah, kamu sebut. Usahakan urusan mahkamah. Orang dalam penjara pun ada orang boleh tumbuk di dalam penjara. Bukan orang lain. Bukan warden yang tumbuk. Bukan konstebel yang tumbuk. Bukan sarjan yang tumbuk. Bukan inspektor yang tunjuk. Ketua polis negara tumbuk. Kamu ingat ketua polis negara tumbuk tak ada arahan berani ke? Kamu boleh kata kamu hebat jadi pendiri tak buat zalim dengan orang. Okey, saya tak ada masa lama. Ada orang naik ke? Tadi saya belum masuk tadi pun dah ada orang naik. Saya belum bagi salam lagi dah ada orang naik. Kalau tak ada tak apa. Sebab saya kena berhenti sebelum pukul 10. Saya cuma nak jawab 2-3 poin ni je. Kan? Apa yang dalam PC Mahathir tu. Apa yang PC 2-3 poin. Banyak lagi sebenarnya kalau saya dengar. Kalau saya dengar YouTube kan. Nak dengar ni memang nampak macam kita dengar benda yang bodoh lah. Tapi bolehlah dengar. Nak dapat hiburan-hiburan. Kan? Tapi dia malawak lah. Sepatutnya dia sebagai negarawan lah orang kata. Kan? Orang kata dia negarawan. Dia pernah jadi Perdana Menteri 22 tahun. 22 bulan lagi. Takkanlah dia nak bagi tahu zaman Anwar ni teruk kerana ada kes orang mati. Dibunuh oleh suami dia. Ada berlaku kes rogol. Ada berlaku orang bunuh diri. Ini apa hujah ni Mahathir? Teruk pada hujah Mak Rempit lagi. Kalau tanya Mak Rempit pun dia tak percaya. Kan takkanlah kes rogol bunuh bini pada kena mengena dengan kerajaan. Rina, naik Rina.
Kalau kau tak naik pun Rina atas petak ni pun salah Anwar ni. Tak ada Abang Wan. Saya takut ular masuk dalam rumah jiran saya ni pun rasanya sebab Datuk Seri Anwar ni. Ya. Sebab Anwar tak menjaga Ah, keselamatan rumah kau. betul lah pasal. Tak, sekarang ni bila saya tengok dalam PC tadi, saya nampak dia memang dah kecut dah lah. Dia nak minta tolong tu dia tak ada, dia malu lah. Saya nak nampak lah. Nak minta bagi berkata kau fikirlah Anwar, aku ni dah tua, tak payahlah. Aku nak pulangkan balik duit. Kau nak duit yang aku sambung tu ambil lah balik. Aku pulangkan. Tapi kau jangan penjarakan aku, anak aku. Dia nak cakap macam tu mungkin dia malu. Segan. Habis apa yang dia buat, dia pusing, dia putar, dia belit, lala salah Anwar. Dia putar, dia pusing, dia belit-belit, dia salah orang tu. Dia putar, dia pusing, dia salah SPRM. Sekarang ni sebenarnya kifarah lah kepada dia. Apa yang didoakan oleh arwah Ustaz Fadeno tu sekarang ni kifarah tu dah sampai lah. Dan Betul. itu yang paling ditakuti lah. Saya rasa dia tak takut masuk penjara tau, Abang Wan. Tapi dia paling takut anak dia punya reta semua kena sita tu. Ya. Dan anak dia dipenjarakan. Itu paling dia takut. Sebab dia dulu menganiayai Datuk Seri Anwar Ibrahim pun kita tahu sebab Datuk Seri Anwar mula bertanya kepada dia kenapa Marina banyak ni ada reta, kenapa Mirzan, Muzani, Mukris kan. Jadi dari situlah dia berdendam. Sekarang ni asalnya dia tak tidur tu. Tak lama lagi silat-silat darah pun naik lah. Bila naik darah tinggi, masuk IJN. Sampaikan dia boleh kait kes Syed Saddiq tu, kerana Syed Saddiq tidak menyokong kerja perpaduan, maka Syed Saddiq kena. Tak ke bodoh nama dia? Sedangkan kes tu dibawa ke mahkamah oleh Bersatu. 2020 kan? Lepas tu pendakwaan 2021. Pembelaan diri 2022. Bila masa pula kita pula ni masuk campur dengan hal Saddiq? Kes dia tu, waktu Syed Saddiq sokong kerja perpaduan, pada jalan kes tu. Waktu Syed Saddiq menyokong kerja perpaduan, kes berjalan juga. Kita tak buang kes dia. Betul. Walaupun dia sokong kita. Betul. Dan kemudian dia baru dia tarik sokongan. Kalau kita nak backup dia, waktu dia sokong kita, kita boleh buang kes dia. Exactly, tapi betul. Kita tak buang. Sekarang ni semua dia salah kat Anwar lah. Dia tertidur pun dia salah Anwar. Kes Linggo M pun kita tak buang. Siapa yang ada kes jalan lah. Yalah, macam Datuk Seri Zahid, kita tak bebaskan dia. Kita bebas tapi tak lepaskan dia. Maksudnya apa yang dia cakap tu, contohnya dia kata macam sekarang ni orang yang paling kuat ni PM dengan SPRM lah. Adakah dia melakukan perkara yang sama sewaktu dia menjadi Perdana Menteri, dia menyalahgunakan kuasa? Agensi-agensi kerajaan ini semua dia tunggang. Sebab tu dia kata Anwar buat macam tu. Macamlah zaman dia tak pernah ada kes JNAA ni. Kan? Zaman dia lagi dahsyat, sumbat orang masuk penjara, tak apa bicara. Berapa ramai kena. Macam Datuk Seri lah, tangkap atas kes lain, dakwa atas kes lain. Itu adil ke? Buat demonstrasi lawan pasukan kriket Israel pun kena. Sebenarnya sekarang ni, kalau saya jadi Mahathir lah, baik diam je lah. Orang tak siasat engkau cukup bagus, siasat anak engkau je. Sekurang-kurangnya, disiasat cara adil. Ini dulu dia siasat ke? Mana yang menentang dia semua ISA, tahu-tahu hilang je. Dah tak ada benda dah sebenarnya. Dia nak cari apa Puan Anwar. Last sekali dia kait lah dengan kes-kes jenayah yang biasa. Yang lazim berlaku di mana-mana negara pun. Nak kaitkan dengan kerajaan. Kan tak masuk akal. Habis zaman Muhyiddin Yassin tak ada orang bunuh diri ke? Lagi ramai bunuh diri.
Yang mati kerana COVID, kegagalan menangani COVID, itu boleh kita salahkan kerajaan. Kan? Pasal Yelah. waktu COVID tu kau pergi rampas kerajaan dalam waktu COVID. Kau gagal Lepas tangani COVID, mengakibatkan ramai mati. Itu boleh salah kerajaan. Tapi sekarang ni kau boleh kaitkan Anwar Ibrahim dengan kes laki bini bergaduh. Bukan dia bergaduh kerana lapar. Bergaduh kerana laki cemburu kat bini. Bunuh bini. makin teruk lah Mahathir ni. Dia tersilap besar lah. Sepatutnya dia mesti menjadi negarawan lah. Macam Pak Lah. Setelah tidak menjadi Perdana Menteri, dia duduk senyap-senyap tanpa mengganggu gugat kerajaan Datuk Seri Najib. Sekarang ni sebenarnya itulah. Sebab itulah diorang ni tak nak Anwar menjadi Perdana Menteri. Bukan Anwar tu incompetent, tapi diorang ni sangat takut Tapi macam Abang Wan fikir cantik betul lah susunan Tuhan ni. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar, maha memberi, memberi keadilan lah kepada hamba-hamba dia. Doa orang yang teraniaya ni memang ampuh dah, sangat makbul lah. Dah lah Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri. Naik pula bakal agung ni, dia dah awal-awal siang-siang dah dia cakap. Dia tak kira sampai dia sebut nama, dia sebut 100 tahun tu. 100 tahun siapa? Bukan ke Atuk Saka? Ada lagi ke pemimpin yang ada umur 100 tahun? Maksudnya dia tak kira siapa yang bersalah, dia akan hukum. Kau tengok, bila dia ungkit balik akuan berkanun Datuk Murad kan, dia tak baca akuan berkanun tahun bila. Bukan baru-baru ni. Akuan berkanun tu tahun 1999, waktu dia Perdana Menteri. Kenapa kau tak sesat waktu itu? Anwar siap cabar lagi. Kan, supaya dia bentuk Suruhanjaya bebas untuk siasat dakwaan Datuk Murad terhadap diri dia. Ada duit 3 bilion tu. 3 million tu. Anwar cabar, kenapa kau tak buat? Waktu itu kau Perdana Menteri kan? Engkau ada kuasa. Sekarang bukan ambil balik akuan berkanun tu. Kau ingat Anwar tu bodoh nak siasat sekarang? Tak masalahnya Datuk Seri pun dah cakap dah. Dia dah cakap kan dalam parlimen. Dia cabar kan? Cabarlah.